الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah azza wa jalla fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai mereka yang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dengan arti kata, kita ni buat segala apa yang Tuhan suruh dan kita tinggal segala apa yang Tuhan lagi. At-taqwa ที่แท้จริงนั่นก็คือการที่เราปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala ทรงสั่งใช้และในสิ่งที่อัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala ทรงอนุญาตและหลีกเลี่ยงและทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala ทรงห้ามนี่คืออัตตักวาความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala ที่แท้จริงนะครับท่านพี่น้องและAllah Subhanahu wa taala berkata pula wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan kamu beragama Islam, yang dikatakan husnul khatimah. ชีวิตเรานั้นจุดจบของชีวิตเรานั้นจุดจบด้วยในทางที่ดีในขณะที่เรากำลังทำอามัลอิบาดะห์ husnul khatimah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam satu ayat yang berbunyi wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maksudnya berbekalah kamu dengan satu bekalan yang kita nak pergi kepada hari akhirat. Kita nak ada bekalan, maka sini Tuhan suruh kita ni berbekal, kena cak teriam sebiangก่อนที่เราจะไปสู่อัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala ในวันอาคิเราะห์วะค็อยรุซซาดิตตักวา และเสบียงที่ดีที่สุดนั่นก็คืออัตตักวา bekal yang paling molek sekali, yang paling baik sekali iaitu at-taqwa. Yang saya royak saat ni, kita buat semua hak Tuhan suruh dan kita tinggal semua hak Tuhan larang. Pada pagi ini kita ambil air semaya, kita mandi, ambil wuduk, itu adalah satu bekal yang dikatakan khairuz zad, iaitu bekal yang paling baik sekali. Dan kita datang ke masjid, kita dapat tunai semaya sunat tahiyatul masjid, itu dikatakan sebiang tidik tisuk. Dia beri arti kata kita ni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selagi kita akan tunai semaya jemaah 2 rakaat, itu juga dikatakan sebaik-baik bekalan yang kita cedah. Malam ni pula, selepas mana kita dapat tidur, kita akan bangun pukul 1, pukul 2, kita nak semaya tahajud qiyamul lail.นั่นก็คือเสบียงที่ดีที่สุดที่เราจะต้องเตรียมที่เราจะไปสู่อัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala ในวันอาคิเราะห์ dan juga dengan arti kata nafsu kita suka kepada satu benda yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat tahan, dapat menahankan diri kita daripada benda itu dikatakan sebaik-baik bekal juga yang kita cedah. Nafsu kita nak buat benda yang haram. Banyak manusia umat Islam kita lah ni buat benda-benda maksiat, makan benda yang haram, minum benda yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita dapat menahankan diri kita daripada benda itu dikatakan sebiang tidik tisukที่เราได้เตรียม Hada jadi viral lah ni
gapo masalah turkit celukso. Itu jelas bahwasanya Islam lagi. Maka kita, jiwa kita nak kepada tu, tapi kita dapat menjauhkan diri kita daripada benda tu. Kita telah menyediakan satu bekalan yang dikatakan sebaik-baik bekalan, iaitu sabbi yang tisu tira pram tercapai su Allah Subhanahu taala ne wan lu akhir ne lu akhirat. Allahu akbar. Apabila kita mai kecek berkenaan dengan amalan soleh yang kita kena buat, sama ada amalan itu fardu ataupun sunat, dan benda-benda maksiat yang kita kena jauh, yang kita kena tinggal, ingatlah satu hadis Nabi SAW yang Nabi berkata, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, yang berbunyinya Nabi berkata, huffatil jannatu bil makarih wa huffatun nar bil syahwat. Nabi kata huffatul jannatu bil makarih, syurga itu dilikongi dengan apa? Dengan benda-benda yang kita tak suka, dengan benda-benda yang buat keberatan bagi kita wasa nak buat benda tu. Syurga sawanan tu arena lomrabด้วยสิ่งที่หนักใจสำหรับเราด้วยสิ่งที่ทำให้เรานั้นรู้สึกหนักใจการที่เราจะตื่นละหมาดซุบฮ์นี่เป็นสิ่งที่อะไรที่มันหนักใจสำหรับเราลำบากใจสำหรับเรายิ่งไปกว่านั้นถ้าเราจะต้องตื่นตีหนึ่งตีสองเพื่อที่จะไปละหมาดตะฮัจญุดก็เป็นอะไรที่มันหนักใจสำหรับเราแต่สิ่งที่หนักใจนี้เนี่ยจะทำให้เรานั้นสามารถเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺ Subhanahu Wa Taala ได้benda hak kita wasa berat ni, wasa payah, wasa tok se nak buat, payah nak bangun mai subuh ni, pukul 1 pukul 2 ni wasa payah ni, kena tidur ni ngantuk, tapi kita usaha bangun juga dengan kita sabar dan kita mengelak untuk nak buat benda hak kita tak suka, hak kita wasa payah tu, benda itulah akan membuat kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya Nabi kata pula wahuffatin naru bisyahwat, neraka itu pula dilikungi ataupun dikelilingi dengan apa? Dengan benda-benda syahwat, benda hak nafsu kita kena, di antaranya maksiat. Neraka nang tu lomrab ด้วยกิเลสต่างๆด้วยสิ่งที่ทำให้มายั่วยวนหัวใจของพวกเราหนึ่งในนั้นก็คือมักซิยะห์ orang kita ni suka kepada harta kekayaan, nak kepada kaya, nak kepada jadi orang kaya, supaya dia jadi orang kaya, dia boleh buat dengan bentuk apa pun, walaupun benda tu haram pun. Hak yang mana saya contoh saya ni, iaitu masalah celuso, nak kepada kaya sangat, nak kaya dengan secara cepat, sangat nak buat benda yang haram, sebab benda tu betul dengan nafsu dia, dengan syahwat dia. Tetapi ingatlah, kalaulah kita duk campur dengan benda nafsu saat ni tu, dengan syahwat saat ni, kalau kita duk ผูกพัน และติดอยู่กับสิ่งที่อัลลอฮฺ Subhanahu Wa Taala ทรงห้าม จงรู้ว่าข้างหน้าเรานั้นมีนรกที่กำลังรอเราอยู่ neraka duk tunggu kita. Kalau kita duk gelewat dengan benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh tinggal dengan sebab apa ke ikut, maka ingatlah bahwasanya benda itu akan membawa kita pergi kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Na'udzubillah min zalik. Dengan sebab itu, dua perkara yang kita kena amati, kena ambil pada. Yang pertama, amalan soleh, sama ada benda amal itu fardu ataupun sunat, kita kena buat sebanyak mungkin. Kita kena buat lagi mana kita sehat, kita gagah, kita buat benda tu. Dan benda hak tu larang, kita kena kait semua. Dua perkara inilah akan membuat kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat selamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dua perkara ni kita jangan buat galik, jangan buat kau dulu, tak apa lagi, aku muda lagi ni, baru 30 ya, nanti aku umur naik pula baru aku nak baca Quran, nanti umur aku naik pula baru aku nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah ni tak apa lagi, benda maksiat aku nak buat dulu, sebab aku gagah lagi, sehat lagi. Salah. Cara mikir balah tu panggil sangat salah sama sekali.
Kerana gapo sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Kerana kematian itu dia tak pilih siapa-siapa. Dan dia tak tanya dah kata mung prom tu jat dai mai. Malikul maut. หลังจากที่เขาได้รับคำบัญชาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะเอาชีวิตเราน่ะเขาจะมาลิกุลมาเขาจะไม่ได้ถามเขาจะไม่ถามว่าพร้อมที่จะตายไหม Siapa masa dia ni si fulan ni pukul 10.30 hari Jumaat dia kena mati, maka masa itulah dia kena mati. Sebab itulah ada satu perkataan seorang sahabat yang berbunyi, dia kata i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Buat kerjalah untuk hari akhiratmu seolah-olah esok hari mu nak mati. Tak suruh tunggu esok. Hari ni buat lalu. Kemungkinan esok mu kena mati. Kemungkinan setagi 45 minit mu akan mati. Sebab kematian itu kita nak tahu tak leh. Tetapi kematian itu masa dia tu telah ditentu oleh Allah Subhanahu wa taala tu. Kamduk tu Allah Subhanahu wa taala yulah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu ayat yang berbunyi walikulli ummatin ajal, bagi tiap-tiap umat, sama ada umat Nabi Muhammad kita ataupun umat nabi-nabi yang telah lepas pun, ถูกประชาชาติของท่านไม่ว่าจะเป็นประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่ประชาชาติของท่านนบีก่อนหน้านั้นwalikulli ummatin ajal, mempunyai ajal, iaitu kematian, mesti kena mati belaka. Fa idza jaa ajaluhum, apabila kematian itu telah tiba mereka, apabila ความตายได้มาเยือนพวกเราแล้ว la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tak bolehlah kita nak kata nanti dulu, minta masa sedia lagi, aku nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku nak tinggal benda-benda maksiat ni, minta masa sedia 2 dia lagi, boleh tak? Tak bolehlah nak kata balah tu. เราไม่สามารถที่จะขอเลื่อนเวลาได้สัก1 ชั่วโมงหรือว่า2 ชั่วโมงไม่ได้ เพราะว่าการเสียชีวิตการตายความตายของพวกเรานั้นถูกกำหนดด้วยอัลลอฮฺ Subhanahu wa taala อยู่แล้ว wala yastaqdimun, tak boleh nak kata mari mik selalu lagi mana tak sampai masa dia kita nak mati, tak boleh. Malikul maut dia terima arahan daripada Allah Subhanahu wa taala suruh mari cabut nyawa seseorang hamba itu dalam masa yang tertentu yang ditentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan seorang sahabat tadi comel sekali, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kita buat kerja dan kitaทำ amal ibadat เสมือนว่าพรุ่งนี้เราจะเสียชีวิต seolah tak esoklah kita nak mati. Barulah kita tu ada ความพร้อมทุกสถานการณ์หนึ่งในนั้นก็คือความตาย apabila kematian datang kita sedia dah. Sebab apa? Kita duduk dalam keadaan seorang hamba yang buat amal ibadat dan dia tinggal daripada benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ yang dikatakan husnul khatimah, dia mati dalam keadaan dia tu buat amal ibadat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhir contoh mudah-mudahnya, kalau kita buat kereta, kemudian dia berlaku aksidenอุบัติเหตุทำให้เราเสียชีวิต ถามว่าก่อนที่เราจะเสียชีวิตเราทำอะไรอยู่ Kalulah sebelum pada kita buat kereta tu kita duk dengar lagu, suara lagu lah ni mudah benar lagu dalam TikTok, dalam story ke apa, bubuh gambar kita, tapi diiringi dengan suara lagu yang dungtri seng pensi dia haram je lah. Duk dengar lagu, kapan-kapan belagak kereta mati kita. Ini dikatakan su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang tak baik. Tetapi kalau dia buat kereta, dia duk dengar Quran, dia dengar suara Quran, ataupun dia diri duk tub tuan ayatที่เขาท่องมาหลังจากนั้นก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตนั่นเราเรียกว่าฮุสนุลคอติมะห์ mati dalam keadaan yang baik. Sebab Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amalan itu kita hendak tengok di hujungnya. Jikalau hujungnya disudahi dengan amal saleh, itu dikatakan husnul khatimah, satu nikmat. Tetapi sebaliknya di hujungnya disudahi dengan benda-benda maksiat,
kita sedang duk makan benda yang mabuk, benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, duk buat satu maksiat, khabar-khabar kita mati dalam keadaan itu dikatakan su'ul khatimah. Hak tu hak kita tak sah. Nah, amalan kita tu duk di hujung. Nabi kata, kalau hujung tu baik, maka alhamdulillah, nikmat sah. Maka sini ada satu kisah seorang tua, seorang lelaki, kita panggil Pak Cik lah dia. Dia ni เสียชีวิตในขณะที่เขานั่งรออยู่ในมัสยิดในวันศุกร์ Satu ketika saya dijemput untuk pergi membaca khutbah di satu kampung. Maka di masjid itu ada seorang pocik, dia meninggal dunia sebelum saya nak baca khutbah dalam sekitar sejam 2 jam 3 jam. Maka setelah mana kita semaya, saya baca khutbah dan kita semaya Jumaat, kita selalu semaya janazahnya. Maka orang situ royak kepada saya, cerita kepada saya, pocik ni semasa dia hidup, semasa dia sihat, dia sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apabila datang kematian dia tu, nak minta dia tu mati di dalam masjid. Hak tu dia berdoa. Maka alhamdulillah Tuhan terima doa dia. Dia mati di saat sedang duk tunggu nak mendengar khutbah, sedang duk tunggu khutbah dan nak semaya Jumaat. Itu dikatakan satu contoh husnul khatimah, orang yang mati dalam keadaan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalam ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi azza wa jalla. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekali lagi saya berwasiat kepada saya sendiri dan kepada ahli jemaah semua, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita sama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita semua ni penuh dengan dosa. Kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap Bani Adam, anak cucu Nabi Adam tu ada kesilapan. Maka kita perlu kepada istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mengikut khutbah yang pertama, mengikut apa yang dicontoh oleh Pak Cik itu, kita kena tiru dia. Dalam doa kita, jangan kita lupa, jangan kita lalai, jangan kita tinggal doa masalah kita nak minta Tuhan ni rezeki wi kurnia kepada kita husnul khatimah, mati dalam keadaan baik seperti mana Pak Cik itu telah mendapat. Kerana masalah doa untuk nak dapat husnul khatimah, iaitu mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan kita sedang buat amal ibadat, telah dibuat oleh seorang Nabi yang bernama Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana Tuhan mencerita di dalam satu ayat yang berbunyi tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, wafatkanlah aku, matikanlah aku muslimah, dalam hal keadaan aku ni beragama Islam, dalam hal keadaan aku ni beriman denganmu. Lebih kurang itu makna dia. Wa alhiqni bis salihin, dan letakkanlah aku ni bersama dengan para orang-orang yang saleh di dalam syurga Islam. Jangan lupa doa. Kita kena minta doa husnul khatimah untuk kita mendapat husnul khatimah. Dan yang kedua pula yang kita kena buat,
kita kena memperbanyakkan zikrullah. Kita kena ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apabila kita ingat kepada Allah, Tuhan akan ingat kepada kita. Tuhan akan bantu kita. Di antaranya Tuhan nak bantu kita sewaktu kita nak mati. Tuhan akan membuat kita dapat husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi shiddah. Kita kena ระลึกถึง Allah Subhanahu Wa Taala ในยามที่เรามีความในยามที่สุขสบายในยามที่เรามีความสุข semasa kita duduk senang, kita kena ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya'rifka fi shiddah. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan ingat kita, akan tolong kita semasa kita susah,ในยามที่เราลำบาก iaitu di antaranya apabila kematian itu mari datang kepada kita, Tuhan akan buat kita ni berjumpa dengan husnul khatimah insya-Allah taala. Maka pada hari Jumaat yang mulia ini, marilah sama-sama kita memperbanyakkan salawat kita atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Filastin. Allahumma ansurhum fa innahum mazlumun. Allahumma ansurhum ala aidi al-yahud al-ghasibin al-zalimin. Allahumma ahlik al-yahud wa man awanahum ala qatlihim. Allahumma ahlik al-yahud. Allahumma ahlikhum halakan ajilan kama ahlakta 'adan wa thamud. Allahumma farrik jam'ahum wa shattit shamlahum wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'saka alladhi la tarudduhu 'anil qaumil mujrimin. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa jannibna su'aha. Ya Allah, kurnialah kepada kita semua husnul khatimah, kematian iaitu dalam keadaan yang baik, dan jauhkanlah kami daripada su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.